Siaran Rabu, 20 September 2023. MHI membawakan perbincangan menarik. Cabaran pendidik dalam mengajar murid-murid generasi Alpha juga perlu tahu etikanya. Aku mengerti, ku bukan yang kau cari. Bersatu dalam karya muzik, Hazama punya rahsia untuk kekal dalam industri. Kolaborasi bersama ST12 cukup bermakna. Juga bersama Gang Backpast Hot. Assalamualaikum, kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Saya Fitri Yahya. Dan saya Hazrina Kasim akan menemani anda selama 1 jam ini. Apa yang anda saksikan sebentar tadi antara rangkuman sepanjang 1 jam yang bakal kami bawakan untuk manfaat dan juga kebaikan bersama. Itu dia, semoga anda dalam keadaan yang bermaya sebab tadi perhatikan sahabat Zairina sambil dia makan seri muka dia menangis kan. Tak boleh kita makan dengan kebahagiaan dan makan dengan penuh cinta sebab kita pun menghitung hari. Kalau kita tengok zaman sekarang ni lah kan, cepat-cepat je. Masa lalu begitu pantas sekali ya. Kita dah pun 20 September, nanti kita tengok dah Oktober, dah hujung tahun. Kalau rugi kalau kita hanya termenung tapi tidak mengisi masa itu dengan sesuatu yang bermakna dan berimpak tinggi. Dan pastinya kalau anda di awal tahun lalu mungkin memahatkan impian, ada perkara yang nak ditunaikan sepanjang tahun 2023 ini, kami harapkan dalam bulan September ini mungkin dah capai ataupun hampir kepada kejayaannya. Kami doakan yang baik-baik saja. Tapi pagi ini kita nak mulakan satu perkabaran sedih sebenarnya. Ini terutamanya untuk mereka yang berada di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berkenaan kehilangan Blake, anjing pengesan bomba K9 yang sudah tiada. Selepas digesan menghidap barah limfoma, Blake yang bertugas di unit anjing pengesan K9 terbabit dalam pelbagai misi mencari dan menyelamat, termasuk tragedi tanah runtuh di Batang Kali, mengesan mangsa lemas di Tol Batu 13, Lorong 16 Kampung Kenangan, Selangor, operasi SAR Kepala Air di Titi Hayun dan banyak lagi sumbangan untuk keselamatan kita bersama. Satu kehilangan yang amat besarlah bagi seluruh anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Pastinya segala jasa bakti Blake bakal dikenang selama-lamanya. Okey, ini kisah tentang Blake. Kita nak teruskan kepada satu lagi perkongsian berkenaan dengan ini situasi kita dah bincangkan sebelum ni, Fetri. Jualan rahmah beras. Kalau sebelum ini kecoh tentang kisah harga import beras yang naik daripada RM33 kepada RM39. Namun melihatkan kepada situasi ini, sebenarnya kita telah pun mengambil inisiatif ataupun kerajaan mengambil inisiatif untuk mengadakan jualan ramah beras. Tawar beras import pada harga RM13 sehingga RM14 bagi setiap kampit 5 kg. Dan sebab kita lah Makinan Ruji Rakyat Malaysia malah di ASEAN. Sebab itu dalam satu forum di ASEAN disebut bahawa Rice that bind us together. Di mana pun kita berada, di tanah Melayu ke tanah Jawa, tanah Myanmar, tanah Thailand, Kemboja, semua beras ini sangat penting. Jadi kalau kita rumpun Melayu ni ataupun Malaysia, ini adalah satu yang sangat ketara. Jadi kita dapatkan maklumat dari masa ke masa untuk kita perolehi maklumat yang terbaik. Kalau boleh, di mana ruang ada diskaun, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk keperluan keluarga. Iya, baik. Itu berkenaan dengan beras. Kami juga nak bawakan mungkin sedikitlah ramalan cuaca pada hari ini sekitar jam 8.30 pagi hingga 9.30 pagi ini. Kabarnya cuacanya baik-baik sahaja. Di Kuala Lumpur, di Kuching, Kota Kinabalu, Labuan, Kangar, Petaling Jaya. Ada juga hujan di Kota Baru, di Alor dan Kuantan. Apa-apa kita harapkan rancang perjalanan anda semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, dan di sini kita dapat kita tambah sikitlah ini tentang situasi sekarang ni. Saya tengok kadang-kadang siang tu memang panas betul, tapi malam hujan tak berhenti. Bangun-bangun pagi pun kalau mungkin anda tak sedar bangun, tengok memang dah basah semuanya. Hujan lebat di Ibu Negara, lebih 40 kenderaan dihempak pokok tumbang. Dan ini juga perlu diperhatikan sebab pada kawasan memang keretanya berhimpit-himpit ataupun di situasi memang pokok banyak. Jadi apa jaminan yang ada? Jadi hujan lebat, angin kencang memang berlaku. Jadi semoga kita kalau ada nampak potensi itu mungkin dapat berbincang dengan jurukuasa penduduk ataupun pihak berkuasa untuk memudahkan supaya semuanya selamat dalam keadaan yang dijaga. Okey. Itu semua yang kami sempat kongsikan kepada anda, sedikit rangkuman berita pada pagi ini. Kita nak redakan sedikit suasana, nak berikan hiburan kepada penonton kita pagi
pagi ini kami nak bawakan persembahan hebat. Ini gabungan kolaborasi antara dari Tanah Seberang dan juga artis tempatan kita. Itu dia. Mereka bergabung kali ini untuk suara yang harapan tak kunjung usai. Ya. Dulu dia relakan jiwa, kami kenapa tak kunjung usai pula. Gabungan indah dipersilakan Hazama dan ST12. Silakan. Besar cintaku kepadanya, walau kau jauh, aku pun lari mengejarmu. Ku tak sanggup, ku tahu memang tak sempurna, tak mungkin ku penuhi semua. Cukup cintaku tulus untukmu, yang ku sanggup buat kamu. Tapi aku tetaplah jadi aku, tak mungkin menyamai mantan kamu. Biarlah aku tetap menjadi aku, ku harap kau terima aku yang baru. Aku mengerti ku bukan yang kau cari, tapi aku bisa menjadi yang terbaik. Aku sadari harusnya aku pergi, tapi mengapa engkau tak membuka hatimu? Tapi aku tetaplah jadi aku, tak mungkin menyamai mantan kamu. Biarlah aku tetap menjadi aku, ku harap kau terima ku yang baru. Aku mengerti ku bukan yang kau cari, tapi aku bisa menjadi yang terbaik. Aku sadari harusnya aku pergi, tapi mengapa engkau tak membuka hatimu? Tapi aku bisa menjadi yang terbaik. Aku sadari harusnya aku pergi, tapi mengapa engkau tak membuka hatimu? Tapi aku bisa, wow, tak membuka hatimu. Wow. Ya, suara pagi live Suara pagi. Hazama untuk anda di MHI.
Okey, kita bukan lagu yang terbaru, Harapan Tak Kunjung Usai. Gabungan Hazama dan ST12. Kita nak jemput juga salah seorang anggotanya lagi, Pepet, untuk bersama dengan Indra. kita. Selain kita ada Indra dan juga Hazama. Selamat datang semuanya. Terima kasih. Ya, okey, baik. Okey. Jadi macam mana Hazama boleh bergabung idea dengan ST12? Sebenarnya saya di offer lah oleh SC12 lah. Macam mana diorang boleh pilih saya. Saya pun bila saya dapat peluang untuk berkolaborasi dengan artis daripada negara jiran, saya rasa suatu peluang untuk saya lah. Sebab saya rasa bukan selalu kita dapat berkolaborasi dari segi muzik tu. So saya ni untuk saya ni kali pertama lah untuk saya punya career saya. Sebab sebelum-sebelum ni saya rasa saya dah ada juga duet dengan penyanyi-penyanyi pada Malaysia. So dengan Indonesia, ST12 merupakan yang pertama kali. Okey, kita nak tahu juga pandangan daripada ST12 sendiri. Kenapa Hazama yang jadi pilihan? Yes, memang collaboration dua negara antara Indonesia dan Malaysia memang ini udah sepatutnya mesti kita buat. So sebenarnya ada beberapa kandidat, cuman memang kita ada perpaduan antara company di Indonesia, company di Malaysia, juga ada Luncai, ada beberapa label besar juga di Malaysia. Akhirnya setelah kita pilih-pilih dan kebetulan juga aku dengar suara Hazama, kayaknya memang cocok untuk bawakan lagu dari ST. Bukan mudah untuk mencari sesuatu yang serasi, kan? Betul. Kadang-kadang memang bagus tapi tidak cocok. Okay. Jadi macam mana melihat kemampuan vokal Hazama untuk menjiwai lagu ini? Ya, karena memang di sini juga kita lihat bahwa dia punya karakter yang kuat. Dan memang dengan masuknya Hazama menyanyikan lagu ini, membuat lagu-lagu ST12 jadi semakin variatif dan juga berwarna. Bapak Hazama sudah malu. Okey, kita nak tahu juga Harapan Tak Kunjung Usai ini pasti ada cerita di sebalik lagu ini. Siapa yang mungkin berkongsikan? Lagu ini memang banyak dialamin oleh orang siapapun, sebab lagu ini memang menceritakan adalah sepasang kekasih. Laki-laki ini selalu dijadikan compare, perbandingan dengan mantannya. Lama. Jadi selalu jadikan perbandingan. Makanya ada syair kata di situ bahwa aku adalah aku, kamu terima aku yang baru, apapun terjadi, jangan samakan aku dengan mantan-mantanku yang lain. Mantan yang terluka ke? Bukan? Macam Hazama sendiri, saya rasa ni lagu ni macam makanan Hazama. Kan? Macam dah biasa. First kali bila saya dapat lagu ni, saya rasa lagu ni senang untuk kita adapt. So bila kita first time dengar, kita pun tenang nak adapt, senang nak hafal. So saya rasa bila pendengar kat luar tu dengar, saya rasa diorang pun melodi-melodi macam ni, cerita-cerita macam ni dekat dengan diorang. Sebab tu saya rasa macam saya cubalah. Oh, dah ada klip video semua ya? Ada. Rakaman di mana ni? Di Bandung, alhamdulillah. Bandung. Lepasnya Hazama akan popular di seberang lah. InsyaAllah. Ini salah satu platformnya jugalah kan. Kita nak tahu antara perkembangan terkini kalau ada konsert untuk peminat-peminat ST12 dan Hazama. Yes, insyaAllah kita nanti ada live perform dan ini mungkin the first time ST12 dengan Hazama kita akan live perform tanggal 10 November di ZEP. Ini mungkin the first time ya kita bisa kolaborasi sama untuk live performance di ZEP tanggal 10 Jadi sebagai November. pemuzik sebelum konsert seperti ini, apa yang dibuat untuk stamina, untuk fokus? Ya, yang pasti kita praktis pasti itu. Yang pasti ya kita jaga kesehatan dan fokus untuk bisa memberikan yang terbaik nanti pas konser. Gitu. Minum susu jangan lupa. Minum susu. Susu apa? Sapi? Okey, bagaimana mungkin peminat-peminat boleh mendapatkan tiketnya, Hazama? Tiket tu boleh didapatkan di nanti kita ada share, kalau boleh jangan lupalah follow kita punya Instagram semua, ST12 official Instagram saya, untuk kita share info tentang mana korang nak dapatkan tiket. Saya rasa dekat www.tiket.com kot. Baik, kami doakan yang terbaik sebenarnya untuk Hazama, untuk ST12 dan pastinya kita mengharapkan konsert kali ini akan lebih gegarkan Malaysia lagi. Amin. Okey. Baik, kita nanti banyak lagi agenda akan kita bincangkan, terutama macam kita ni generasi apa? Kita generasi X rasanya. Generasi yang muda-muda ni macam mana untuk kita ajar mereka, lentur mereka sebab zaman teknologi kan? Bersama dengan pakar-pakar untuk berunding tentang isu ini yang penting untuk pembinaan negara pada masa hadapan. Semuanya selepas ini di Malaysia Hari Ini.
kasih. Sebenarnya tahun 2010 tu saya dah mengajar. Saya pun dah guna internet. Saya pun dah guna laptop. Cara penyampaian saya lah sebab saya mengajar geografi. Benda tu fakta dan benda tu perlu ditunjuk. Jadi sekarang ni cikgu lebih mencabar. Mak murid lebih pandai, lebih mengetahui dan mak bapak zaman sekarang ni mak bapak yang educated. Contoh, nak ambil cucu saya lah senang. Cucu saya dia dah tahu jenis-jenis batu. Bapak dia sumber mineral. Jadi dia ambil batu tu dia tahu dah ini papa ni batu jenis apa, ni batu jenis apa guna dia, yang 8 tahun tu dia dah tahu. Macam anak saya belajar buat lukis anime semua from watching YouTube. So saya monitor tengok konten apa dia tengok. I bagi my daughter untuk tengok. Tapi at the same time I monitor, I tengok sekali dengan dia. Like in the US right now kan. Guna TikTok as a platform untuk ajar budak-budak dan tengok it's about LGBTQ. For us as a Malay, as a Muslim, it's not acceptable lah. So benda macam ni is a bit worrying. You upload content dekat TikTok untuk ajar budak, tapi budak tengok bosan lah, terus skip jadi tengok video lain kan. Tapi I appreciate teachers like Sir Asai yang ajar English, proper pronunciation kan. Sebab kadang-kadang English ni nak cakap basic English boleh, tapi nak pronounce kan. So the pronunciation tu mesti correct. Bila kata ada digital, ada teknologi ni, kita tidak boleh menolak 100%. Dan kita kena menerima. Pembelajaran mereka tu lebih interaktif. Jadi lebih interaktif, mereka dapat memahami dengan lebih cepat. Dan kita boleh tengok sekarang anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun dah boleh berbahasa Inggeris, dah boleh bercerita tentang sains dan teknologi. Pada cikgu itu sendiri, apakah purpose dia? Adakah untuk menarik perhatian orang ramai untuk kepopularitian sendiri ataupun menyebarkan sesuatu yang lebih baik? Saya sendiri pernah meniru cara seorang guru mengajar matematik di dalam TikTok. Jadi saya lihat, ini cara dia lebih menarik betul. Mengikut tahun kelahiran, klasifikasi generasi dikelaskan dalam beberapa kategori seperti Baby Boomers, Generasi X, Y dan Z. Mereka yang lahir pada tahun 2010 hingga 2024 tergolong dalam kategori generasi Alpha atau generasi yang dilahirkan dalam dunia digital yang pantas. Seiring dengan kepantasan teknologi sedia ada, perkembangan keseluruhan anak-anak termasuk pendidikan mereka semakin membimbangkan. Ini kerana sedari kecil lagi mereka sudah didedahkan dengan pelbagai platform internet yang bertujuan memudahkan corak pembelajaran selain mencari sumber rujukan. Sebilangan ibu bapa dan guru juga berpendapat bahawa dengan cara ini pelajar dapat memberi tumpuan selain lebih interaktif dan menarik. Namun, itu hanya sebilangan. Tidak kurang juga yang kurang setuju malah menganggap platform media sosial bukanlah medium yang terbaik untuk anak-anak bagi jangka masa panjang. Contohnya pada Keratan Akbar ini, isu segelintir guru yang mempunyai agenda selain mengajar anak murid di sekolah hanyalah untuk dijadikan konten mereka semata-mata. Tentunya ada pro dan kontra, kebaikan dan keburukan. Tepuk dada, tanya selera. Etika mengajar perlulah dikekalkan mengikut landasan yang betul meskipun dunia didedahkan dengan banyak pilihan dalam menuntut ilmu. Generasi Alpha ini atau apa sahaja pengkelasannya, mendidik mereka sudah tentu lebih mencabar. Baik, menjengah pendidikan hari ini ya. Kita ada dulu Baby Boomer, kemudian Generasi X, Millennial, Gen Z, Alpha, Gen Z baby. ya. Itulah cabaran berbeza kan? Yeah. Kalau dulu macam-macam identiti mereka ni pelbagai intrik yang berlaku. Kali ini kita nak berbincang dalam horizon yang lebih luas lagi dalam konteks mengajar anak-anak.
alfa dan juga cabarannya. Untuk itu kita bersama dengan tetamu kita yang kini berada di studio, Tuan Haji Syafruddin Ali Hussein, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Pembangunan Profesionalisme. Selamat datang Tuan Haji, ataupun lebih mesra dengan panggilan Cikgu Din. Ya, Cikgu Din dah sekian lama dalam dunia pendidikan kan, melihat pelbagai perubahan yang berlaku. Tapi bila kita dah sampai, waktu belum lepas kita dah sampai pada generasi yang muda ni, yang membesar dengan teknologi, cucurik mata ya. Ibu bapa mereka pun dah memang terbiasa dengan benda itu. Macam mana pengalaman cikgu lah daripada kita dulu mengajar ada kapurnya, ada papan hitamnya. Sekarang tekan-tekan keluar ke kemenjadian murid tu mungkin berbeza sama sekali kan? Komen Cikgu Din macam mana? Okey, terima kasih Fitri dan juga Rosina. Jadi yang pertamanya Cikgu mengucapkan terima kasih kerana bagi peluang untuk Cikgu berada di sini pada pagi ini. Kalau kita lihat pendidikan itu sebenarnya satu yang dinamik. Pendidikan dia tak boleh statik. Tak boleh berada di situ dan dia tidak berkembang. Maka berdasarkan pada itu Kementerian Pendidikan telah merangka falsafah pendidikan kebangsaan. Dan daripada falsafah pendidikan kebangsaan itu kita lihat kita nak melahirkan murid yang holistik, yang bukan sahaja bagus dari segi intelek dia, tetapi juga dari segi perkara lain termasuk jasmani, sosial, emosi dan sebagainya. Jadi keadaan itu merupakan satu visi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak menyediakan murid kita ni untuk digunakan oleh negara kita sebagai sumber manusia, dan pada masa sama juga mereka boleh meretasi negara kita sebagai pekerja di peringkat antarabangsa. Itu dan menjadikan negara kita lebih mampan dan lebih berjaya dan sebagainya. Jadi memang telah berlaku perubahan-perubahan itu. Sebagai contoh, kita telah mulakan memperkenalkan komputer teknologi kepada sekolah daripada tahun 1980-an lagi. Apabila 90-an kita memperkenalkan sekolah bestari dan sebagainya. Jadi memang ada perubahan itu Fikri. Memang ada perubahan itu dan kita melihat guru-guru kita terpaksa menyesuaikan diri mereka dengan tuntutan. Kalau dulu kita lihat yang menjadi pelakon utama dalam bilik darjah ialah guru. Tetapi sekarang ni kalau kita lihat yang jadi pelakon utama bukan lagi guru, tetapi ialah murid-murid kita. Kerana murid-murid kita sebenarnya telah dibenarkan untuk membawa perhati ke sekolah. Dan ada sekolah yang sebenarnya telah menyediakan peranti-peranti tersebut sendiri. Dan yang kita tidak benarkan ialah membawa telefon bimbit ataupun handphone ke sekolah. Jadi berlaku perubahan-perubahan itu yang memerlukan kita menyediakan murid kita bukan untuk zaman cikgu, tapi zaman mereka. Bila cikgu sentuh tentang zaman mereka ini, kita melihat bahawa mereka hidup dalam gaya hidup yang berteknologi tinggi. Segala-galanya di hujung jari. Kita juga cikgu sebenarnya mempunyai seorang lagi tetamu secara dalam talian. Saya nak perkenalkan Datuk Ali Hassan, Pengerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Datuk. Terima kasih atas akan ini. Ya, sebagai mukadimahnya Pak Datuk pun dah lama terlibat dengan PIBGN. Melihat bagaimana kalau dulu ibu bapanya zaman yang berbeza. Sekarang ni ibu bapa pun yang muda yang mungkin katanya kadang-kadang terlalu ambitious ataupun idealistik. Macam mana nak mendepani ibu bapa yang kalau dulu ibu bapanya mungkin agak ada yang tak dapat pendidikan yang sepenuhnya. Tapi kali ini semuanya rata-ratanya ada pendidikan yang tinggi. Jadi mereka membangunkan sesuatu yang besar berlipat tinggi. Jadi adakah itu terlalu laju, terlalu idealistik untuk dicapai? Atau cikgu melihat macam mana pengalaman Datuk sendiri lah dalam isu ini? Saya lihat ibu bapa dan penjaga sekarang ni dia mengikut zaman. Lalunya saya kira utamanya di bandar dan di sekolah-sekolah asrama penuh misalnya, dan sekolah-sekolah yang mempunyai infrastruktur yang baik, ibu bapa dan penjaga mengikuti zaman. Mereka misalnya mengetahui tentang pembangunan dan juga pendidikan serta apa yang dikehendaki oleh anak-anak dan juga dasar-dasar pendidikan negara. Dan menghendaki kita mengisi orang kata kebajikan dan kemajuan murid-murid dalam acuan kita sendiri, khususnya memenuhi falsafah pendidikan negara. Dan untuk ini saya kira generasi alfa ini berbeza, saya ingat. Mereka lebih ke depan
walaupun mereka ke depan, saya rasa mereka juga perlu adanya panduan dan bimbingan. Khususnya daripada guru, ibu bapa, penjaga dan juga semua pihak. Tidak boleh hanya membiarkan mereka berterusan. Bagi saya, mereka ini diibaratkan semacam layang-layang yang sedang berjalan. Jadi kita kena ikut perentaknya. Kalau dia laju sangat, mungkin kita tarik. Ya, terputus sebab kan. Jangan rentas dia. Ini yang perlu kita kan. Kita beri bimbingan yang sama. Saya punya pengalaman misalnya. Cucu saya sendiri yang baru misalnya 10 tahun ke 11 tahun. Beliau ni ke depan tentang teknologi. Dia selalu menggunakan handphone di rumah dan sebagainya. Tetapi yang menarik bagi saya ialah beliau mau berbincang dengan saya dan bertukar-tukar fikiran dengan apa yang nak dijawab betul atau tidak. Ini cara yang baik. Bimbingan ibu bapa, bimbingan pendidik, bimbingan guru, bimbingan masyarakat setempat perlu diberikan sama. Baik, saya setuju bila Datuk menyentuh tentang memerlukan bimbingan daripada guru dan juga masyarakat setempat, ibu bapa sebagainya. Tetapi kalau kita lihat, mereka ini dikatakan hidup dalam zaman berteknologi tinggi di mana segala-galanya di hujung jari. Kita nak melihat suasana pembelajaran pada hari ini, Datuk. Guru juga turut memainkan peranan penting. Apabila sekarang ini suasananya mungkin berbeza. Ramai dalam kalangan guru-guru kita menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan ilmu dan dalam masa yang sama murid-murid juga turut terlibat. Ya, jadi dia sebab bila kita buat konten dia perlu ada interaksi. Kalau cikgu mengajar kalau tak tunjuk pelajar jadi macam satu hala kan. Jadi tadi sebut tadi tentang layang-layang tu dia perlu juga layang-layang tu kadang dipertontonkan. Macam mana kalau murid-murid sendiri dijadikan sebagai bahan dalam konten itu? Ibu bapa pula batasannya macam tak suka anak itu diperagakan jadi bahan dalam kandungan itu, viral dan sebagainya. Datuk bagaimana pandangannya? Bagi saya mesti ada check and balance. Di situlah saya kira peranan mungkin daripada ketua peniaga sekolah boleh membantu dan membimbing dan menyekat perkara-perkara yang negatif. Macam kita di masyarakat kita tak mahukan perkara-perkara yang negatif disebarluaskan di mana-mana. Begitu juga anak-anak kita. Kita kena melatih mereka untuk tapis, pilih yang baik sahaja. Dan saya percaya di sini juga kita melatih kepada guru. Dan saya mengucapkan syabas kepada KPM. Sentiasa memberikan updated information, latihan dan juga latihan semula kepada guru. Ini yang kita hendakkan. Kita meremajakan guru-guru. Dalam istilah semasa. Okey, cantik. Tadi dia meremajakan guru-guru. Jadi cikgu dia rasa macam mana untuk proses peremajaan itu terjadi? Okey, cikgu nak tambah sikit apa yang Datuk kata tadi. Kita sebenarnya di Kementerian Pendidikan kita menggalakkan guru-guru kita menggunakan teknologi, menggunakan media sosial. Jadi tetapi kita ada garis panduan dalam surat perkeliling kita 3 SPI 3 2017 kita menggariskan apa yang mereka boleh lakukan, apa yang mereka tak boleh lakukan. Jadi di situ dalam konteks kalau katakan dia nak menggunakan murid-murid mereka sebagai sebahagian daripada kandungan ataupun konten mereka, maka mereka mesti dapat kebenaran dan mereka tahu perkara-perkara yang mereka tak boleh buat. Contohnya tidak boleh mengaitkan murid-murid mereka disebabkan untuk tujuan kandungan tadi. Okey, jadi garis panduan itu telah jelas dan cikgu-cikgu kita sebenarnya memang dah tahu kerana proses untuk menurunkan surat perkeliling itu biasanya kita akan lalukan melalui pengarah kepada PPD, kepada pengetua dan guru besar, maka ada pula proses penataran dan kita menyediakan protokol-protokol untuk membuat latihan. Jadi dalam konteks meremajakan guru ini kita memang ada dasar pendidikan digital yang akan dibuat pelucuran oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri insya-Allah dalam masa yang terdekat ini. Jadi kalau kita lihat ini kita menyediakan guru-guru kita dengan latihan yang secukup untuk menyediakan guru kita ini untuk menghadapi apakah perubahan-perubahan dalam kaedah pendekatan dalam pengajaran mereka. Pada masa yang sama juga mereka mesti memenuhi kompetensi yang perlu ada dalam digital itu. Saya pernah berbincang dengan Cikgu Din lah. Cikgu Din
walaupun baru bertemu, tapi Cikgu Din belum awal lagi dikatakan Rina perlu ada jiwa sebagai guru ni. Kadang memang cemerlang dalam peperiksaan kita dapat skor ni, tapi nak jadi jiwa yang dalam tu Cikgu Din, apa formula itu? Okey. Dia sebenarnya kita telah memperkenalkan standard guru Malaysia 2.0. Jadi dalam standard guru Malaysia 2.0 ni ada dua. Satu ialah yang berkaitan dengan kompetensi yang guru perlu penuhi. Yang kedua ialah etika keguruan itu. Okey, tetapi dalam itu ada domain dia. Dalam domain itu ialah kualiti peribadi. Jadi dalam kualiti peribadi itu kita mengharapkan yang guru kita itu sustain, kekal dengan jiwa pendidiknya, roh guru itu. Maka walaupun dalam keadaan teknologi berubah, dunia berubah, tetapi kita mesti memastikan murid-murid kita ini didedahkan dengan karakter-karakter yang kalis masa depan. Contohnya katakan sikap yang positif. Sebagai contohnya ada banyak lagi, jati diri dan sebagainya. Walaupun apa pun dunia berubah, maka karakter yang kita bina kepada murid-murid kita itu dia mengatasi kalis masa tadi. Ternyata cabaran guru hari ini bukannya mudah, besar cabaran mereka. Datuk, mungkin Datuk juga boleh sentuh bagaimana melihat, pasti ada pro dan consnya apabila kita melihat generasi alfa ini lebih cerdik. Kadang-kadang ilmu mereka ini merentasi daripada apa yang diketahui ibu bapa. Pandangan Datuk sendiri. Saya melihat bahawa ini perubahan yang positif dan kita mestilah mengambil perubahan ini kepada perubahan yang positif, yang mana generasi alfa ini mempunyai ciri-ciri yang menarik bagi saya. Kalau kita lihat berbandingkan misalnya generasi alfa di Amerika Syarikat, dia mempunyai ciri-cirikan bahawa dia orang kata yakin pada kekeluargaan dan juga kepada kenegaraan. Itu satu. Kita lihat anak-anak muda sekarang ni begitu cenderung dan sungguh-sungguh untuk kebersamaan dengan negara. Itu satu. Kedua, generasi alfa ini dia pro kepada perubahan iklim dan juga alam sekitar. Dan memang satu lagi perkara yang menarik ialah dia memang passionate, begitu berjiwa tinggi tentang teknologi, dan kita harapkan dengan ciri-ciri ini mereka mempunyai jati diri seperti yang Tuan Haji Sharifuddin mengatakan. Roh semangat guru, roh semangat kepada sebagai warga negara yang baik dapat kita suntik dan kita semaikan dari dalam pendidikan sekali, dari peringkat rendah, malah dari segi peringkat prasekolah lagi. Saya harap ini baik, macam Cikgu Din, ya betul. Kita anggap positif kepadanya, insya-Allah. Baik. Presiden Dato', Cikgu Din biasa dengan, saya bagi contoh ya. Kalau dulu kita tengok negeri mana yang nombor satu jadi berkejar-kejar ya untuk ranking, untuk statistik semua. Tapi kadang-kadang tertinggal. Kita memang laju di landasan tu, tetapi yang tadi sebutkan tadi untuk roh jiwa dia, menjadi murid tu membesar bersama dengan jiwa dia membesar dengan falsafah yang kita nak tu. Kadang memanglah laju sangat nak kejar ranking, siapa nombor satu, negeri mana yang paling top kan. Tapi untuk membina dengan ikhlas itu bagaimana? Okey, cikgu tertarik sebenarnya apabila yang berhormat menteri kita. Yang berhormat menteri kita dalam apabila beliau memperkenalkan 7 trust Kementerian Pendidikan Malaysia. Trust yang kedua ialah Karamah Ihsaniah. Karamah Ihsaniah ni ialah satu keadaan yang kita nak wujudkan keadaan yang murid-murid kita ini diberi jati diri, diberi karakter, diberi nilai, diberi value, apa saja yang akan menjadikan dia mempunyai maruah diri. Itu yang kedua. Yang kedua, pada masa yang sama dia tidak mengabaikan keupayaan dia dalam intelek. Maksudnya dia boleh mengejar cita-cita dia, impian dia untuk menjadi apa-apa saja yang dia telah cita-citakan. Jadi pertandingan seperti mana yang sebelum ini, exam oriented itu telah kita buang daripada misi Kementerian Pendidikan. Kita melihat murid sebenarnya mempunyai potensi
Mereka itu mempunyai potensi. Jadi bagaimana kita nak mencorakkan itu bersama dengan ibu bapa. Kerana kita tidak mampu di peringkat sekolah, kita tak mampu untuk mencorakkannya secara keseorangan. Maka kita memerlukan sokongan daripada ibu bapa, daripada masyarakat sekeliling. Kerana kita tahu kita tidak boleh membina murid itu dengan secara keseorangan. Maka rakan-rakan strategik kita seperti mana Datuk kata tadi, maka perlu bersama. Dan kita mengharapkan potensi mereka diselahkan. Maka hasrat kita kepada cikgu kita ialah sentiasa menanam minat itu kepada murid-murid kita supaya murid-murid kita ini boleh exploit. Kerana ciri-ciri yang Datuk kata tadi, ciri utama generasi Alpha ni ialah mereka suka melakukan eksplorasi secara tersendiri dan mereka suka bertanya perkara-perkara kerana mereka telah didedahkan dengan peranti seawal usia 2 tahun. Jadi kalau cikgu kata, kalau katakan walaupun disebabkan oleh masalah lokaliti, lokasi, tetapi mereka tetap didedahkan melalui generasi yang menarik, kata Datuk tadi, generasi yang sangat menarik dan unik. Jadi Datuk mungkin rumusan akhir dapat seringkasnya, silakan. Kita mengharapkan bahawa kita sama-sama membimbing generasi Alpha ini. Generasi Alpha ini perlu digarap dengan sebaik-baiknya. Roh pendidikan, roh warga negara tulen, roh jati diri kita untuk berkhidmat kepada semua pihak, pada diri, pada keluarga, pada negara dan juga kepada antarabangsa. Ini perlu kita semai dari awal-awal lagi dengan jiwa murni sebagai warga negara tulen dan mempunyai roh orang kata falsafah pendidikan negara yang secara holistik. Ini boleh kita memajukan bukan saja pihak Malaysia tetapi dunia sekali. Terima kasih. Baik, mudah-mudahan anak generasi Alpha ini bakal menggegarkan dunia dan juga pentas antarabangsa. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Din, Tuan Haji Syarifudin Ali Hussein, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Pembangunan Profesionalisme. Dan juga Datuk Ali Hassan, Pengerusi Persatuan Ibu Bapa Guru Nasional PIBGN yang bergabung idea untuk membentuk generasi masa depan yang unik, menarik dan juga serba menjadi dalam kita menepani falsafah cabaran pendidikan yang sangat mencabar pada hari ini. Baik, kita nak berehat seketika selepas ini bersama dengan juara bowling padang dunia. Ya, selepas ini hanya di MHI. It is white. If a red ball goes off the rink, Reina bukan sebarangan juara dunia. Bowling padang yang hebat untuk Malaysia. Okey, kami nak bawakan terus secara langsung bersama dengan Ain Nabilah Tarmizi dan Alina Ahmad Nawawi di padang bowling padang sebenarnya ni di Johor ketika ini. Ada game sebenarnya. Ya, tapi sempat semua kita di MHI. Assalamualaikum untuk Ain dan juga Alina. Waalaikumsalam. Itu dia bila kita tengok laporan-laporan yang diberikan, memang ternampak wajah yang tenang pemain ini tapi rupanya menggegar dunia ya. Okey, macam mana boleh terlibat dengan bowling padang ni pada inspirasinya? Silakan. Kita orang terlibat daripada kecil lagi, daripada sekolah. Kita orang terlibat daripada klinik, kiranya sekolah-sekolah panggil untuk masuk klinik lawn bowl. So, dari situ kita orang mengasah bakat dan terpilih untuk negeri pada mulanya dan terpilih untuk Malaysia. Wow, hebat perjalanan tu ya, sebab betul-betul nampak dibentuk khas untuk sukan ini. Jadi ketika merangkul pelbagai kejuaraan, kali ini satu yang disangka sebab saingan hebat ya, tapi anda mampu untuk meraih pelbagai trofi kejuaraan. Apa formula yang dapat dikongsikan kepada penonton ya? Kita orang dalam game yang kami lalui, setiap kali kami game, kami tenang, kami sabar. Slow-slow, kira cakap dengan Alina, kita buat satu persatu setiap game dan hasilnya baiklah.
kita. Okey, kalau kita tengok kan, anda berdua ni sebenarnya telah menamatkan kemarau 15 tahun Malaysia untuk bergelar juara dunia mengalahkan Malta. Dan Alina mungkin boleh kongsikan perasaan apabila berjaya membawa kembali selepas 15 tahun kejuaraan tersebut. Macam manalah perasaannya kan? Perasaan tu memang betul-betul teruja lah sebab last kita dapat tingkat emas dalam acara Men Singles yang mainnya adalah Safwan Said, coach saya sendiri. Ya. Jadi bila saya pun dapat ikut jejak dia untuk bagi tingkat emas kepada Malaysia dalam World Bowls ni, itu satu perasaan yang tak boleh digambarkan lah, dia punya happy dia, excited dia tu lah. Tapi kita percaya semuanya berpandu kepada kerja keras yang dibuat ya, latihan yang sangat-sangat intensif pastinya. Betul. Okey, kita nak kongsikanlah sedikit memandangkan ketika ini kalian berdua juga sedang melalui pertandingan di Johor kan. Kalau boleh kongsikan sedikit suasana kat belakang tu. Nak tengok juga macam mana. Kabarnya Alina baru saja selesai gamenya, sedang menantikan Ain kan. Sekejap lagi ada game. Saya ada game sekejap lagi. Masih dalam grouping. Dan kami masih dalam grouping lah daripada semalam. Dan kami masih menang semua game setakat ini. Wow. Okey. Jadi macam mana, itulah cabaran bagi seorang pemain saya kira, mengekalkan momentum tu ya. Apatah lagi kita ni menjadi juara dunia, dan pastikan momentum semangat prestasi tu pada tahap yang terbaik. Macam mana tu? Senang untuk lakukan, tapi bagaimana yang anda terjemahkan dalam permainan tu? Kalau kami, saya rasa kita orang nak tukarkan momentum kita orang selalu join tournament-tournament yang ada di Malaysia ni lah, tournament-tournament open ni. Jadi kat situ kita orang boleh join tournament sambil training untuk kekalkan kita punya momentum sepanjang bermain tu. Mungkin bagaimana selepas ini perancangan Alina dan juga Ain untuk game ini? Kita orang setakat ini akan teruskan latihan seperti biasa. Kerana tahun depan kita orang ada Asia Bowl dekat Thailand. So itu yang game terdekat lah. So setakat ni kita orang hanya join game-game open dan training seperti biasa lah. Sendiri. Okey, walaupun dah bergelar juara dunia, namun apa lagi yang anda perlukan untuk pemantapan prestasi itu? Mungkin banyak siri-siri latihan diberikan, dari segi psikologi, mental, emosi semua untuk dijaga. Macam mana dapat dikongsikan dengan peminat? Ya. Betul, kami sekarang ni bila menang di kejohanan dunia, kita orang just rasa benda ni permulaan untuk kami dua sebab kami muda dan kejohanan dunia tu adalah penglibatan penting. So lepas ni kami mungkin akan lebihkan banyak training, tapi dari banyak segilah, fizikal, mental, untuk kami kekalkan prestasi yang kami buat sekarang. Dari segi chemistry bersama tu macam mana untuk memantapkan lagi? Betul. Ni banyak cuti sama-sama. Wah, bestnya. Okey, sedikitlah mungkin kata-kata buat peminat-peminat sukan bowling padang ini. Mereka juga menjadi sebahagian daripada orang kata warna-warni sokongan bagi Alina dan Ain sendiri. Apa yang mungkin boleh disampaikan? Terima kasih kepada terutamanya persatuan kami, Persatuan Lawn Bowls Malaysia, Datuk Awalan dan semua penyokong bowling padang tanah air yang sentiasa menyokong kami dan memberi semangat dan mengirimkan doa buat kami dekat kejohanan dunia sebelum ini. Dan pingat emas ni kami hadiahkan untuk semua orang di Malaysia. Tahniah. Inilah Ratu Bowling Padang Malaysia. Moga-moga terus kita menjadi nama yang unggul untuk dunia. Teruskan berjuang pada game. Minta maaf kami ganggu. Semoga menang juga hari ini ya. Terima kasih Ain Nabila Tarmizi dan Alina Ahmad Nawawi. Itu dia, Malaysia mampu menjadi kubu kuat dalam bowling padang. Kita doakan bersama ya, sebab saya teringat masa kita kecil-kecil dulu, Malaysia dapat pingat emas di Sukan Commonwealth ya. Antara penyumbang utama pingat emas ketika itu. Jadi moga-moga kita dapat budayakanlah. Pernah nampak tak orang main bowling padang? Saya pernah main sekali. Ya, okey. Hasilnya tapi sekadar mainlah. Best sebenarnya, pengalaman yang baharu. Tapi memang kena fokus, nampak macam senang kan? Betul. Tapi itulah ketajaman intelektual tu sangat penting juga untuk permainan ni. Okey, nanti kita nak santai apa yang terbaru di Hot FM. Ini bersama dengan geng Backpast Hot FM selepas ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar generasi Alpha yang sedang menyaksikan kami di ketika ini? Bahawasanya anda adalah pembimbing masyarakat di masa hadapan. Ya, betul. Maafkan saya. Alpha 1 masuk. Silakan. Baik, Alpha nak beritahu kepada anda semua, hari ini kita ada 2 tetamu yang cukup hebat dalam dunia penyiaran, terutamanya informasi daripada surat khabar terus ke kaca TV. Johan, sedikit kata-kata anda. Dalam dunia hidup penuh pancaroba, pastikan anda tidak tergoda dengan apa yang ada. Ya. Wow. Ini nanti kita nak bersama dengan That First Hot. Ada Farah Fauzan, ada Johan dan juga AG bersama dengan kita. Tapi kenapa datang? Bukan kita masih bertugas. Dah. Nasib baik you all extend. Nak tanya ni, apa hajat tuan kemari? Okey, sebenarnya apa yang... Kita cek sponsor. Saya klien, jadi kepada siapa yang klien tengah tengok ni yang nak sponsor dekat Hot FM, boleh terus datang ke Media Prima untuk dapatkan rawatan-rawatan yang selanjutnya. Dengar cerita nombor 1 stesen sekarang ya. Alhamdulillah. Farah lah biar Farah jawab. Tanya. Cakaplah mana. Kalau nak tanya perasaan, perempuan lebih perasan. Okey. Betul. Okey, dia perasan tu bukan saja perasan lah, tapi kita dah menggunakan kadis lidik dan sebagainya. So kita nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda yang sentiasa menyokong dan membuatkan kami sebagai radio nombor 1 secara keseluruhan. Nak tanya dengan AG lah, sebab dia bekas pengacara MHI kan? AG betul lah. Tuan, apakah sebenarnya formula kemenjadian Breakfast Hot ni? Alhamdulillah, ini semua hasil titik peluh orang cakap tu usaha yang dilaksanakan oleh pucuk pimpinan Media Prima. Pucuk pimpinan Ya, dari pucuk sampai ke akar, macam mana mereka ni bergabung tenaga untuk memastikan impak Breakfast Hot ni? Mereka kerja keras lah. Bila nampak bapak kerja keras, anak-anak tak boleh nak happy, nak ambil kesempatan, tak boleh. Anak-anak pun kena ikut. Bapak dah tunjuk contoh yang baik, kita kena ikut. Tapi takkan hari ni datang berempat. Adalah tu. Hari ni hari apa? Hari ni hari Rabu. Hari Tapi ni hari berharap moga-moga datang. Banyak dengarkan Sheila on 7, berhenti berharap. Sebab memang betul. Okey. Saya berhenti berharap untuk hari ini. Sebab setiap hari Isnin dan Jumaat kita ada KJ. Kita sekarang ni pun berempat sebenarnya. Breakfast Hot ni memang berempat lah. Tapi Isnin dengan Jumaat bersama KJ. Tapi hari Selasa kita ada Baby Shima. Rabu macam hari ini kita bersama dengan Datuk Roshamno dan kita ada juga Bel Ngasri. Dan sepanjang kita bersiaran tu ada macam-macam lah. Sekarang kita sibuk dengan anugerah terhot. Lepas tu kita ada last beat nak bagi hadiah dan banyak benda yang non-stop lah. Sangat agresif kan? Okey, jadi macam mana agresif, tenaga macam mana untuk memastikan momentum tu terikut sama dengan 3 penyampai ni? Coach, sebenarnya tenaga tu kami banyak buat tekan tubi. Sebenarnya kami perlu mengekalkan suasana yang meriah di dalam konti itu sendiri, bermula daripada dalam konti, dan barulah pendengar-pendengar, tak kisahlah dia orang dengar dekat mana, dapat merasai kemeriahan daripada dalam konti, bawa ke dalam kereta dia orang. Saya tengok sekarang Hot FM rajin turun padang rajin pergi piknik. Semenjak ada bekas YB ni lah. Ada sekali kita kata ni kita bukan jumpa pendengar, dia nak jumpa rakyat. Awak tu penyampai radio ya. Kita keringatkan dia. Baik, kita nak tahu sedikit lah. Tadi Farah ada menyentuh tentang last beat. Last beat, ya. Nak tahu sikit lah tentang last beat tu. Dia cakap mata ke bawah, Ambil. Tengok dia tahu ke tidak? Tahulah last beat dan juga anugerah terhot, betul tak? Okey, I cerita pasal last beat dululah ya. Sebab dia orang bukan tahu pun. Dah agak dah. Tak payahlah bagi tahu. Sebab dekat paper tu kenapa nama Farah Fauzan? Paper pun dia ada. Ambil paper last tu beat ni basically guys, kita nak selalu dengar yang lagu permulaan. Kadang-kadang kita bila pasal lagu je, starting of the beat tu kita tahu ini lagu siapa. Tapi kita nak yang penghujung tu. Okey. Sekarang ni duit dah terkumpul, wang terkumpul sehingga RM700 ketika saat ini. Dan, betul? Betul je ya. Betul. Sekarang ni bersama dengan Kemi kan ada RM700. You all dengar je sebab kita bagi pembayar lah definitely. Sebenarnya kita menggalakkan orang dengar satu lagu sampai habis. Yes. Sama juga kalau macam kita tengok wayang, selalu kredit title naik je, habis ni kita keluar. Padahal habis kredit title tu ada lagi scene. Betul. Sama juga macam radio, kita nak you all dengar daripada pagi sampai habis waktu malam. Saya tengok sekarang ni penyampai banyak menari menyanyi. Sejak buat tu kan
kan. Mantap tak vokal dan tarian sekarang? Sampai sekarang Farah memang macam itulah. Kenapa awak petik nama Farah? Marah saya. Setakat ni awak kena dengar tengok memang tak boleh berubah. Awak kena panggil geng. Geng tu dah rosak. Saya dah banyak rosak. Tapi itulah saya harapkan KJ dia pun teruk. Saya harapkan Rosyam dengan Bel pun sama. Bel dengan Shima je lah, baby Shima yang ada. But again, mungkin kita boleh tanya anugerah terhot. Orang-orang hot je jawab. Apa kategori yang ada? Okey, anugerah terhot dia buka kategori. Contoh kita ada abang-abang cameraman kat sini. Salah seorang yang boleh kita cakap, abang ni memang betul-betul efisien kerja, angle cantik, muka dia tunjuk aku je. Aku nak calonkan dia. Masa dia ambil gambar kita tu, dia tak main handphone. Contoh macamnya. Dia efisien bekerja. Setakat ni yang tak main handphone seorang lah. Itu bagi abang ni. Okey. Apa tujuan sebenarnya diadakan anugerah? Kita nak appreciate orang yang berada di sekeliling kita. Bukan kami yang bagi, bukan hot yang bagi, tapi orang yang ada. Mungkin saya duduk dekat Media Prima. Aku nak bagi anugerah terhot ni dekat Abang Kasim, Polis Bantuan. So kita calonkan nama dia. Tahu-tahu Abang Kasim dapat. Yang masak-masak pun boleh lah, tak kisah. Boleh, janji memberikan perkhidmatan. Tapi sebab pasal perkhidmatan, kebetulan ni kita share sikit lah. Ada salah seorang pemanggil telefon dan memberikan cadangan untuk bagi anugerah kepada yang di-Pertuan Agong. Kita orang macam alamak. Tapi cadangan yang diterima daripada pendengar tu kita akan ambil. Jadi tak jadi, belakang kira. Yang penting kita usaha. Ya betul. Sebab bukan senang nak jumpa Agong. Menghargai kita kan. Perkhidmatan kan. So guys, jangan lupa. Tak semua orang ada hati nak menghargai seseorang itu. Contohnya kalau kita tengok orang basking, 10 orang lalu depan basking tu, belum tentu ada seorang pun yang ada hati nak bagi duit, sumbangan dekat dia. Dia yang penting hati. Dia tak kira darjat kan? Tak kira darjat. Dia orang tengok ni sampai habis tak? Sampai kredit title kat bawah ni pun masih lagi. Bagus, thank you guys. Kita nak ucapkan terima kasih. Good job Rina, good job. Tak ingat dah last week. Dan pastikan esok kita kembali lagi dengan topiknya. Kita boleh datang masuk. Tamadun awal manusia. Tamadun awal manusia. Okey, tamadun awal manusia ni terjadi daripada awal-awal dulu. Besok. Jangan lupa bincang di radio. Sejarah kalau litik lah pasal tu kan. Rakaman itulah itu. Litik. Sampai hujung. Saya tutup sikit. Okey, silakan. Gunung Ledang, Gunung Daik, tempat hang tuah pergi bertapa. Jadilah anak yang baik. Dengarlah nasihat ibu dan bapa. Banyak kali dah dia pakai pantun. Apa ni? Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Ini untuk Alfa. Terima kasih. Orang dari ni. Tulus untukmu yang ku sanggup.